Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Habislah Sanusi Nur kali ini. Ini ulasan yang memang betul-betul membuatkan anda terbuka fikiran berkaitan dengan Sanusi Mat Noor, Ketua Menteri Kedah. Untung atau rugi buat PAS? Sanusi Mat Noor, keuntungan atau kerugian buat PAS? Ditulis oleh Mohsin Abdullah daripada FMT. Sebenarnya bukan hal ini yang saya nak tulis kali ini, nak ulas kali ini. Ialah semalam sudah tulis mengenai ahli Parlimen PAS, Ismail Muttalib. Lantas takkan nak tulis lagi pasal pemimpin parti itu 2 hari berturut-turut. Namun kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Ketua Perikatan Nasional Kedah, M. Marimutu, semalam mendorong saya bercakap mengenai Sanusi Mat Noor, pemimpin PAS yang memegang jawatan Menteri Besar Kedah. Marimutu daripada Parti Gerakan Sekutu PAS dan Bersatu dalam PN. Kata beliau, populariti Sanusi dijangka membuat lebih ramai pengundi bukan Muslim menyokong PN di Kedah dan PRN akan datang. Ini membuatkan saya angkat kening dan saya menjadi hairan dan saya menjadi lebih hairan. Pertama, sebab seperti saya kata pada artikel semalam, tindakan ahli Parlimen Maran yang mengaitkan orang Cina dengan komunisme hanya berjaya menjauhkan lagi masyarakat berkenan daripada PAS. Kedua, seperti saya berulang kali kata sebelum ini, orang bukan Melayu terutama komuniti Cina dan sememangnya tidak senang dengan PAS yang mereka anggap ekstrim. Pandangan ini disokong penganalisis serta pemerhati politik berpandukan tingkah laku dan kenyataan pemimpin PAS termasuk presidennya Hadi Awang yang bukan sahaja melukai perasaan masyarakat bukan Islam tetapi juga menakutkan mereka. Sanusi termasuk dalam golongan itu. Sanusi seperti umum tahu kerap mencetus kontroversi. Umpamanya, beliau pernah membuat kenyataan yang dikatakan menghina komuniti minoriti kaum India kerana mengaitkan mereka dengan Arab. Pentadbiran beliau juga bertindak meroboh kuil Hindu. Bantahan dan rayuan penganut Hindu tidak dihiraukan. Namun perlu dinyatakan kuil yang dirobohkan itu dikatakan dibina secara haram. Dalam erti kata lain, tanpa izin pihak berwajib. Pada Januari 2021, beliau tidak memberi cuti umum bagi perayaan Taipusam. Alasannya peningkatan kes COVID-19. Ada logik tindakannya, namun MCA dan MIC menyifatkan Sanusi tidak menghormati hak masyarakat minoriti. Beliau yang juga Presiden Kelab Bola Sepak Kedah membuat satu lagi kenyataan yang dikatakan menghina pemain inputnya dengan menggelar mereka awang hitam. Sanusi juga terkenal dengan tindakannya mengusik JDT. Pada Ogos 2021, beliau bergurau dengan wakil media berhubung kontainer sejuk untuk menyimpan mayat mangsa COVID-19. Selaku Menteri Besar, beliau mengharamkan judi dan penjualan arak di Kedah. Semua itu tidak menyenangkan pelbagai pihak, masyarakat bukan Islam khususnya. Oleh itu, apabila Marimutu berkata populariti Sanusi akan membawa lebih ramai pengundi bukan Islam menyokong Perikatan Nasional, ia saya anggap sesuatu yang pelik. Betulkah Sanusi popular dalam kalangan orang bukan Islam? Sanusi Sanusi Menteri Besar yang disenangi dan mudah didekati, kata Marimutu di Petik Media. Tetapi beliau mengaku terdapat kebimbangan mengenai larangan 4D atau 4D perjudian berlesen. Apapun keyakinan mendapat sokongan pengundi bukan Melayu, kata Marimutu, berdasarkan tinjauan yang dilakukan PN. Beliau tidak menghuraikan tinjauan yang dilakukan. Tidak diberitahu apa dan bagaimana ia dilaksanakan dan jumlah responden jika pungutan suara dijalankan. Pesuruh Jaya PAS Kedah Ahmad Yahya pula menegaskan Sanusi akan kekal sebagai poster boy PAS Perikatan Nasional untuk PRN Kedah kelak. Artinya Perikatan Nasional khususnya PAS
Cukup yakin Sanusi ialah figura popular meskipun mencetus pelbagai kontroversi yang menyentak bukan sahaja orang bukan Melayu, tetapi sebilangan orang Melayu sendiri. Bagi saya, Sanusi seorang strategis, pemimpin yang bijak mencari dan mendapat perhatian umum. Beliau saya lihat gemar provok dalam menjayakan agendanya. Tindakannya berhubung judi, arak, kuil dan sebagainya pula dikatakan diterima baik oleh masyarakat Melayu Islam. Golongan ini majoriti di Kedah. Sokongan padu mereka artinya kemenangan pilihan raya dalam genggaman. Perang mulut dengan kerajaan Pulau Pinang dan yang diterajui DAP bersabit isu bekalan air umpamanya juga dilancar untuk menarik minat pengundi Melayu. Begitu juga perang mulut dengan TMJ, pemilik JDT berhubung beberapa gelagat bola sepak. Kita tahu orang Melayu minat bola sepak. Pada Disember 2020, Sanusi mengumumkan kerajaannya memberi permit kepada sebuah syarikat dari Kuala Lumpur untuk mencari dan mengambil unsur-unsur hasil bumi bernilai RM43 triliun. Setelah siasatan lanjut, sebenarnya simpanan unsur hasil bumi hanya dianggarkan 62 bilion. Baru-baru ini Sanusi mendakwa ada usaha jahat untuk menyingkir beliau daripada Majlis Keuangan Negara. Untuk pendekkan cerita, Selasa lalu iaitu 18 April, beliau menghadiri mesyuarat majlis berkenan di Putrajaya yang dipengerusikan Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Apapun ceritanya, Sanusi berjaya mendapat perhatian. Tidak dinafi dalam kalangan PAS, Sanusi disanjung. Beliau dilihat sebagai Gung Ho, pemimpin yang tidak takut tembak musuh. Atau tembak dulu baru tanya. Ciri yang ramai kata perlu ada dalam pemimpin. Saya percaya jika Sanusi meneruskan hasrat bertanding jawatan naib presiden pada pemilihan PAS lalu, beliau akan menang. Tetapi beliau menarik diri pada saat akhir untuk bertanding jawatan kuasa PAS pusat untuk penggal 2021-2023. Sanusi menang untuk menduduki tempat kedua di belakang anak Presiden PAS, Muhammad Khalil. Hanya 7 undi memisahkan mereka. Bagi saya, Sanusi mempunyai masa depan cerah dalam PAS. Beliau mampu dipilih perwakilan PAS untuk jawatan timbalan Presiden, malah jawatan Presiden suatu ketika nanti. Cuma persoalannya bila. Jika betul apa yang dikatakan Marimutu mengenai populariti Sanusi dalam kalangan orang bukan Melayu atau bukan Muslim di Kedah, maka beruntunglah PAS. Bagaimanapun, tingkah laku dan kenyataannya berkaitan masyarakat bukan Melayu akan mempunyai kesan kepada PAS secara keseluruhannya di luar Kedah, Kelantan dan Terengganu yang diperintah PAS. Sanusi seorang pemimpin parti sekaligus tingkah laku, pendirian serta kenyataannya melambangkan PAS. Sekurang-kurangnya dilihat mewakili pendirian PAS. Golongan di luar 3 negeri yang disebut tadi, yang sememangnya gusar, bimbang dan takut terhadap garis keras, akan terus gusar, bimbang dan takut. Dalam konteks ini, Sanusi tidak menguntungkan PAS. Bab kata Inggris, a bend not boon to the PAS cause. Artikel ini adalah pandangan penulis tidak semestinya mewakili FMT, ditulis oleh Mohsin Abdullah. Sekian dulu, jangan lupa share video ini, tinggalkan komen Anda. Bye-bye.